Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari para kumpulan 6 yang diwakilkan oleh saya sendiri, Nur Emilina binti Saidina, Lina Armiza binti Hirman Syahrin, Putri Farinun binti Kasra, Siti Aisyah binti Nasir, Atika Alia Maisara binti Muhammad Aliktio, Wun Kai dan Suaimi bin Husaini akan membincangkan tentang langkah yang diambil oleh Kerajaan Malaysia untuk mengatasi masalah perpaduan kaum dan integrasi. Baiklah, perpaduan kaum ialah asas keharmonian dan kemajuan negara bagi memastikan rakyat hidup dalam suasana yang aman. Kerajaan juga telah melaksanakan pelbagai usaha yang melibatkan aspek sosial, pendidikan, ekonomi dan kemudahan awam. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menggalakkan interaksi sehat antara masyarakat yang pelbagai kaum dan mengurangkan jurang perbezaan di antara masyarakat yang mempunyai pelbagai kaum. Isi yang pertama ialah kerajaan telah meningkatkan pemahaman dan penghayatan rakyat Malaysia melalui program kemasyarakatan. Jadi maksud ringkas program kemasyarakatan ialah program yang melibatkan penyertaan komuniti atau masyarakat pelbagai latar belakang kaum yang menggalakkan interaksi, kerjasama serta komunikasi secara langsung. Kenapa program kemasyarakatan? Ialah kerana platform yang berkesan untuk menyatukan masyarakat secara langsung. Jadi program kemasyarakatan ni ada satu pertemuan fizikal antara kaum yang meningkatkan interaksi, yang membina kepercayaan, toleransi dan saling menghormati. Contoh program kemasyarakatan ialah program rukun tetangga, aktiviti seperti rondaan, gotong royong, dan aktiviti komuniti yang bermanfaat. Program rukun tetangga ini juga menggalakkan sikap kejiranan tanpa mengira kaum. Video ini saya ingin membahas satu topik mengenai langkah yang kerajaan perlu ambil untuk mengatasi masalah perpaduan dan integrasi kaum, iaitu dengan mengadakan majlis rumah terbuka sempena sambutan perayaan seperti perayaan Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan Deepavali. Dengan adanya majlis rumah terbuka ini, ianya menjadi platform untuk masyarakat yang berbilang kaum seperti Melayu, India dan Cina untuk lebih berkomunikasi dan lebih berinteraksi antara satu sama lain. Bukan itu saja, ianya juga menjadi platform untuk masyarakat kita saling memahami dan mengetahui kepelbagaian yang wujud di dalam budaya di Malaysia dari segi makanan, pakaian dan tradisi. Oleh itu, kerajaan perlu lebih kerap mengadakan majlis rumah terbuka ini bukan saja semasa perayaan, tetapi ianya juga boleh diadakan untuk tujuan seperti perayaan Hari Kemerdekaan dan sebagainya untuk lebih mengeratkan perpaduan dan integrasi kaum di Malaysia. Integrasi kaum. Antara langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah ini ialah melalui sukan. Hal ini dikatakan demikian kerana sukan dapat menggalakkan berlakunya interaksi antara kaum. Sebagai contohnya, kita bekerjasama dalam mencapai kemenangan ketika terlibat dalam suatu acara sukan sekaligus dapat mewujudkan sikap hormat menghormati sama kaum tanpa berlakunya sebarang konflik dan ketidaksepahaman. Saya Putri Farinun binti Kasra akan memberikan isi keempat mengenai tajuk kami. Langkah yang diambil oleh kerajaan Malaysia untuk mengatasi masalah perpaduan dan juga integrasi kaum adalah mengadakan kempen perpaduan melalui penggunaan teknologi dan media. Dengan mengadakan kempen perpaduan ini boleh dilakukan melalui pelbagai platform media seperti televisyen, radio, media sosial dan juga portal berita yang mampu menyebarkan mesej perpaduan dan juga keharmonian kaum dalam masyarakat. Hal ini kerana bagi menggalakkan nilai-nilai toleransi, hormat menghormati dan juga identiti nasional ada terdapat dalam diri masyarakat.
Sebagai contoh, kampanye-kampanye yang pernah dijalankan oleh kerajaan Malaysia ialah kampanye Satu Malaysia, kampanye Keluarga Malaysia, iklan perpaduan menjelang Hari Malaysia, dan juga sambutan perayaan dalam media sosial. Kampanye-kampanye ini dapat memberikan hubungan yang harmoni dalam masyarakat dan juga meningkatkan persefahaman antara kaum. Oleh itu, mengadakan kampanye perpaduan melalui penggunaan teknologi dan media mampu menyampaikan mesej secara lebih meluas dan berkesan pada era teknologi terkini yang ramai masyarakat menggunakannya. Pendidikan di Malaysia menjadi asas penting dalam membina perpaduan kaum. Melalui kurikulum kebangsaan, kerajaan menekankan bahasa Melayu sebagai bahasa penyatu sambil memberi ruang kepada murid memahami kepelbagaian budaya. Aktiviti kokurikulum seperti sukan, kelab dan persatuan turut menggalakkan interaksi antara murid dalam pelbagai kaum. Program kebudayaan di sekolah juga memberi peluang kepada murid untuk mengenali adat dan tradisi kaum lain, sekaligus memupuk nilai toleransi, kerjasama dan hormat menghormati. Dengan pendekatan menyeluruh ini, pendidikan bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi menjadi medium utama untuk melahirkan generasi Malaysia yang bersatu, seimbang dan berdaya saing. Seterusnya, meningkatkan peluang ekonomi dan sosioekonomi secara adil. Jadi, seperti yang kita tahu sebelum ini, jurang ekonomi antara kaum sangat besar dan telah menyebabkan ketidakpuas-hatian. Jadi, dengan itu, kerajaan telah melaksanakan satu dasar ekonomi yang inklusif untuk memastikan semua kaum dan golongan masyarakat mendapat peluang yang saksama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pembangunan ekonomi. Jadi, usaha ini termasuklah menyediakan skim bantuan keusahawanan, latihan kemahiran, peluang pekerjaan, dan akses pembiayaan bagi golongan berpendapatan rendah, yaitu B40, tanpa mengira latar belakang etnik. Dengan mengurangkan jurang ekonomi antara kaum dan wilayah, kerajaan juga dapat mencegah rasa tidak puas hati antara kaum dan wilayah. Jadi, dengan ini kerajaan juga dapat meningkatkan kepercayaan antara komuniti. So, apabila setiap kelompok masyarakat ini mendapat peluang yang sama ataupun peluang yang adil untuk maju dan berkembang, jadi wujudlah rasa keadilan sosial yang dapat mengukuhkan perpaduan nasional. Langkah yang terakhir perlu diambil oleh kerajaan Malaysia untuk mengatasi masalah perpaduan dan integrasi kaum adalah memperkukuhkan sistem pengangkutan awam yang menyatukan komuniti. Sebagai contoh, kerajaan perlulah merancang rangkaian yang inklusif. Contohnya, rangkaian perlu direka untuk menghubungkan kawasan perumahan, pelbagai etnik dengan pusat bandar, institusi pendidikan, tempat kerja dan fasiliti rekreasi. Yang seterusnya adalah sediakan satu transit hub komuniti. Contohnya, satu stesen besar dan di bandar kecil dengan ruang pameran budaya dan gerai komuniti. Baiklah, secara kesimpulannya, kerajaan Malaysia telah melaksanakan pelbagai langkah bagi mengatasi masalah perpaduan antara kaum, termasuklah mengadakan rumah terbuka, menganjurkan gotong royong, memperkukuhkan pendidikan bersepadu, menjalankan kempen perpaduan melalui media sosial, mempromosikan aktiviti sukan, menyediakan peluang ekonomi yang adil, serta meningkatkan sistem pengangkutan awam. Semua usaha-usaha ini dapat membantu mengeratkan hubungan antara masyarakat, berbilang kaum dan mewujudkan negara yang lebih bersatu dan stabil dan harmoni. Sekian, terima kasih.